Ya, rakan Suka Siti Mariam Mas Ayu bersama kita pagi ini. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Muhammad dan Serina. Apa kabarnya pagi ini? Alhamdulillah sihat. Mengambil kesempatan untuk menyampaikan salam Aidil Adha kepada rakan Suka Sesana beserta dengan rakan kru yang juga bertugas pada pagi ini. Ya. Baik, Siti Mariam, kita ingin mengetahui bagaimana agaknya suasana Hari Raya Aidil Adha yang dapat dilihatlah di daerah Belait kalau membandingkan juga dengan keadaan Hari Raya Aidilfitri. Mungkin ada yang keistimewaan tertentu yang boleh dikongsikan pada pagi ini. Alhamdulillah, keadaan dan juga sambutan Aidil Adha di daerah Belait juga cukup meriah ya. Sama juga seperti sambutan Hari Raya Aidilfitri yang lepas. Tidak ada kurangnya kerana kemeriahannya tetap dirasai. Apatah lagi ya dengan adanya keluarga berkunjungan melawat ahli keluarga dan juga sanak saudara selepas menunaikan sembahyang sunat Aidil Adha di masjid di pagi hari raya. Alhamdulillah. Memang tidak kita nafikan ya, walaupun ianya orang Aidil Adha meraihkan jemaah haji yang juga berada di tanah suci dan juga orang kita ni mengadakan majlis korban itu di kesempatan kita berkumpul di hari raya Aidil Adha itu satu nikmat yang sebenarnya indah dapat kita ni nafikan. Betul. Kita ni masih dapat rasakan di negara Brunei Darussalam ini. Baik, selain itu bagaimana juga keadaan cuaca pada pagi ini di Kuala Belait, dan seterusnya akan kami serahkan juga kepada rakan Suka Sesana. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan setugas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Aidil Adha buat semua. Alhamdulillah, bersua kita kembali menerusi lintas langsung dari daerah Belait di Rampai pagi. Dan di pertemuan kita hari ini, Alhamdulillah, hari Jumaat 30 hari bulan Jun 2023 bersamaan dengan 11 Zulhijjah 1444 Hijrah. Dan keadaan cuaca di daerah Belait cerah dan amat mengizinkan ya, sesuai sekiranya Auda mempunyai perancangan untuk membawa ahli keluarga untuk keluar berkunjung dan juga berziarah ya ke rumah ibu bapa dan juga ahli keluarga dan juga sanak saudara. Ya, sudah seterusnya kita ikuti sebuah bahan yang telah disediakan rakan setugas Espal ini untuk edisi pagi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auda, Hari Raya Aidil Adha atau Hari Raya Korban mempunyai makna yang cukup besar buat umat Islam di seluruh dunia. Pada pertemuan kali ini, saya akan membawa Auda untuk mengetahui serba sedikit mengenai keistimewaan Hari Raya Aidil Adha. Hari Raya Korban, yakni Aidil Adha, ialah hari raya yang paling besar dan banyak kelebihannya. Hari Raya Aidil Adha atau Hari Raya Haji merupakan perayaan yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada bulan Zulhijjah. Dalam takwim hijrah, Hari Raya Aidil Adha jatuh pada setiap 10 Zulhijjah dan hari ke-11, ke-12 dan ke-13 bulan Zulhijjah setiap tahun.
Hadirnya bulan Zulhijjah, iaitu bulan terakhir dalam takvim Islam, pastinya memiliki keistimewaan yang tersendiri di mana seluruh umat Islam menyambut Hari Raya Aidil Adha yang sekaligus begitu sinonim dengan ibadah pensyariatan ibadah kurban. Dengan rahmat ilahi, kesyukuran dipanjatkan kerana tanah air kita, negara Brunei Darussalam, diberi kesempatan untuk menyambut Hari Raya Aidil Adha dengan keadaan yang aman, tentram dan terkawal. Antara hikmah keistimewaan Hari Raya Aidil Adha ini adalah untuk memupuk sikap pemudilan dan prihatin terhadap masyarakat, terutama fakir dan miskin, menerusi pengagihan daging-daging kurban kepada yang berhak menerimanya. Amalan ini juga sekaligus dapat menghakis sifat tamak dalam diri, di mana secara tidak langsung mampu mendidik diri untuk sentiasa bersyukur di atas segala nikmat rezeki yang dikurniakan dengan membelanjakan harta itu dengan sebaik-baiknya ke jalan yang diredai oleh Allah. Manakala dalam aspek kemasyarakatan, apabila berlangsungnya majlis-majlis ibadah kurban, ia mewujudkan sikap tolong-menolong di antara ahli keluarga, saudara mara dan juga sahabat-sahabat andai, bahkan juga masyarakat Islam setempat, yang sekaligus mengeratkan lagi hubungan silaturahim antara satu sama lain. Oleh yang demikian, marilah kita sama-sama muhasabah diri untuk memanfaatkan kelebihan rezeki yang dikurniakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, dan salah satunya dengan meraih ganjaran pahala dalam melaksanakan ibadah kurban atas dasar keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang saya berada di salah satu lokasi di mana akan diadakan majlis ibadah korban, dan sememangnya mereka ini memang mengadakan ibadah korban setiap tahun. Dan pada tahun ini majlis ibadah korban akan diadakan selama 2 hari, di mana pada hari pertama akan diadakan ibadah korban sebanyak 8 ekor kerbau dan 10 ekor kambing. Sementara itu pada hari kedua, iaitu pada hari ini, akan diadakan ibadah korban sebanyak 3 ekor kerbau dan 3 ekor sapi. Dan untuk makluman bersama, mereka ini sudah lama mengadakan majlis ibadah kurban, iaitu lebih kurang 30 tahun. Dan untuk memeriahkan lagi acara yang diadakan, keluarga, rakan taulan dan saudara mara akan turut memeriahkan ibadah yang akan diadakan. Untuk pembahagian daging-daging kurban ini, untuk seekor kerbau ia boleh dibahagikan kepada 7 bahagian jika berkurang berkemampuan. Tapi jika ia berkemampuan untuk memiliki seekor kerbau itu, maka binatang kurban itu akan dibahagikan kepada 3. Yang pertama untuk fakir miskin, yang kedua untuk orang yang berkemampuan, dan yang ketiga untuk dirinya sendiri. Dinasihatkan kepada pengurus-pengurus majlis ibadah kurban untuk supaya amanah dalam menjalankan pembahagian daging-daging kurban ini, kerana ini adalah satu ibadah yang walaupun ia bukan wajib tapi sunat muakkadah yang harus tani tunaikan sekiranya kita ni berkemampuan.
perkongsian yang dapat saya bawakan menerusi pertemuan kali ini, di mana kedatangan Aidil Adha membawa kita untuk mengingati sejarah Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan sejarah ini berlaku sebagai pedoman dan petunjuk bagi umat Islam untuk mengorbankan harta dan jiwa demi keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Aidil Adha kali ini akan membawa kita menghayati tentang pengorbanan yang dilakukan dan sama-sama kita mengukuhkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai kita berjumpa lagi.